kita belajar lebih lanjut dalam ilmu usulul fiqh. Satu ilmu yang perlu kita tahu. Tapi tidaklah semua orang kena belajar in spesifik. Kadang-kadang kita ada idea-idea tertentu. Kan? Susah juga sikit-sikit usul fiqh. Oh, tak boleh belajar hadis tak belajar usul fiqh, inilah masalahnya. Sikit-sikit belajar hadis tak belajar usul fiqh, inilah masalahnya. Sakit kepala. Dia ingat semua benda nak kena belajar usul fiqh kot. Orang awam belajar usul fiqh, the basic idea about usul fiqh okey lah, tapi nak belajar lebih-lebih macam mana? Kan? Kemudian kita masuk perkara-perkara yang makruh. Berbeza dengan perkara yang haram. Kita belajar dalam usulul fiqh. Al-ahkamut taklifiyah khamsatun. Itu amat maklum sekali. Di mana hukum hakam taklif. Yang ni bersabit dengan mukallaf. Apa yang kita buat dalam satu hari, satu malam ni, mesti tertakluk kepada salah satu daripada kelima-lima hukum berkenaan. Antaranya adalah haram. Dan saya dah sebut apakah yang dimaksudkan oleh haram. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara yang haram. Manaha anhu syari' nahyan jaziman. Apa-apa yang dilarang oleh syarak secara putus. Ataupun dalam setengah definisi para ulama, manaha anhu syari' ala wajhil ilzam. Apa-apa yang disuruh oleh syarak secara ilzam, secara melazimi, maksud mesti ditinggalkan. Tidak boleh tidak. Melainkan adalah hal-hal yang tidak dapat dielakkan. Itu tak termasuklah. Bila sebut ilzam, mana mesti. Tak boleh tidak. Berbeza dengan perkara yang satu lagi yang kita sebut sebagai makruh, juga perkara yang dilarang. Kedua-duanya adalah konteks an-nahyu, yakni larangan. Cuma bezanya makruh manaha anhu syari' ala ghairi wajhil ilzam. Perkara yang dilarang oleh syarak tapi secara tidak ilzam, tidak melaziminya. Ataupun manaha anhu syari' nahyan ghaira jazimin. Nahyan ghaira jazimin. Yang dilarang oleh syarak secara larangan yang tidak jazim, tidak putus. Keterangannya ialah bihaisu yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Sekira-kira diberi pahala ataupun diberi dibalaslah oleh Allah Taala dengan balasan yang baik jika kita meninggalkannya, dan jika kita melakukannya maka kita tidak diazab. Itu dia punya maksudlah kepada makruh. Maknanya tidak diharamkan, tidak berdosa lah, senang cerita. Tapi amat-amat digalakkan supaya kita meninggalkannya. Itu dua hukum taklif yang perlu kita tahu. Di samping ada lagi tiga yang lain. Itulah al-wajib ataupun al-fardu, perkara yang wajib, perkara yang fardu. Walaupun al-usuliyun, ulama-ulama usuli ada membezakan antara fardu dan wajib. Tapi majoritinya menganggap ia adalah perkara yang sama. Wajib pun sama, fardu pun sama. Makna yang fardu kita boleh kata wajib, yang wajib kita boleh kata fardu. Melainkan segelintir daripada mereka mengatakan fardu dan wajib ada beza sikit. Di mana fardu ni perkara yang wajib secara qat'i. Mana wajib betul-betul wajib yang tidak ada khilaf padanya. Satu lagi dia panggil wajib. Wajib ni hak bawah sikit. Wajib dia perkara yang diperintahkan wajib, tapi dia tidak sampai tahap fardu. Maknanya dia diwajibkan tidaklah secara qat'i ataupun secara ijma'. Itu bezanya. Contoh sembahyang 5 waktu sehari semalam, as-salawatul khamsah. Jika kita kata itu sembahyang fardu, maka tak ada pertikaian. Tak ada siapa yang kata salah. Tapi kalau kita kata sembahyang 5 waktu adalah sembahyang yang wajib, majoriti kata okey, because fardu dengan wajib ni sama. Nampak? Tapi segelintir kata tak boleh kata wajib. Sembahyang 5 waktu mesti kata fardu. Sebab wajib ni dia bawah sikit. Sembahyang 5 waktu sabit secara ijma' dan menerusi nas-nas yang qat'i. Quran, hadis-hadis Nabi sahih hatta mutawatir. Jadi dia tidak ada pertikaian, mesti kata fardu. Adapun wajib dia bawah sikit. Sembahyang yang wajib umpamanya witir. Dia kata wajib. Senang cerita, yang wajib di sisi mereka ialah yang sunat muakkad di sisi majoriti yang lain. Kita kata sunat witir ni sunat muakkad, dia kata tak, witir wajib.
Begitu juga dengan semayang-semayang, umpama semayang hari raya, dia bukan fardu tapi wajib. Apa maksud wajib? Kena buat juga. Kalau meninggalkan secara keuzuran, kalau tidak berdosa sekalipun, tapi dia ada kekurangan tertentu dari sudut keperluan syarak. Umpamanya orang yang tak melazimi semayang witir, dia tak boleh jadi saksi. Rudat syahadatuhu, dia tidak terima kesaksiannya. Macam itulah cerita dia, ya. Tapi kita belajar lebih lanjut dalam ilmu usulul fiqh. Satu ilmu yang perlu kita tahu. Tapi tidaklah semua orang kena belajar in spesifik. Kadang-kadang kita ada idea-idea tertentu. Kan? Susah juga. Sikit-sikit usul fiqh. Tak boleh belajar hadis tak belajar usul fiqh, inilah masalahnya. Sikit-sikit belajar hadis tak belajar usul fiqh, inilah masalahnya. Kepala. Dia ingat semua benda nak kena belajar usul fiqh kot. Orang awam belajar usul fiqh, the basic idea about usul fiqh okey lah, tapi nak belajar lebih-lebih macam mana? Kan? Kita akui lah ilmu tu ilmu yang penting. Dan semua orang belajar. Kita belajar peringkat ijazah pun kita ambil usulul fiqh, ambil takhasus mana-mana pun under pengajian Islam, Islamic Studies, ada subjek wajib usulul fiqh, at least usul fiqh 1 mesti ambil, ataupun introduction to usulul fiqh mesti ambil. Tapi kalau kita tak belajar universiti sekalipun, di sekolah agama kita dah belajar. Tingkatan 1 belajar, tingkatan 2 belajar. Every year di sekolah menengah agama memang ada subjek usulul fiqh, tak pernah miss. Pergi universiti kita belajar lagi. Tapi tak banyak lah. Kalau orang ambil takhasus yang bukan usulul fiqh, dia ambil hadis umpamanya, dia ambil sirah umpamanya, atau dia ambil fiqh usulul fiqh, fiqh usul fiqh memang dia belajar in spesifik lah. Ada subjek yang banyak. Tapi kalau dia ambil takhasus-takhasus yang lain, dia ambil juga. Mesti ada subjek yang bukan core courses lah, subjek-subjek sokongan dipanggil. Sebab kita ada dua, satu subjek yang core courses, mana subjek yang betul-betul induk kepada bidang kita, satu lagi subjek sokongan yang mesti ambil. Siapa-siapa yang belajar mana-mana subjek dalam Islamic study, dia mesti ambil usulul fiqh. Pasal mesti ada idea tentang usulul fiqh. Dan begitu juga dengan subjek-subjek yang lain, ya. Jadi kita akuilah dia satu ilmu yang penting, tapi tak adalah semua benda dikaitkan dengan usulul fiqh. Sampai kalau tak boleh nak belajar hadis, kena belajar usulul fiqh dulu, kak. Kepala lah kita, kak. Kena jadi alim usul fiqh dulu, baru nak cakap pasal hukum. Baru kita nampak? Adalah setengah orang dia mentang-mentang dia bidang usulul fiqh, jadi dia nak tegaskan tak mesti belajar usulul fiqh, hadis saja tak boleh. Memang kita akui, kan. Baik. Dia ustaz cerita pasal siapa ni? Tak kisah siapa-siapa pun. Orangnya tu tak penting, kan. Yang penting sikapnya tu. Kan? Baik. Orang duk panggil kita pula. Hasan duk panggil, kan. Kita malah nak jawab, kan. Yang tulis tu pun orang dah berusia. Kita hormatlah dia. Tulis duk bergaduh tak ada guna juga. Dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. Kan? Kalau kita rasa ada perkara yang perlu kita perbetul, kita perbetulkan setakat yang kita mampu, itu sajalah. Kan? Baik. Buang masa kat situ. Selit bab lain je buang masa. Seminit 2 pun bernilai. Sekarang bukan boleh duduk lama-lama, kan. Baik. Perkara makruh ialah perkara yang dilarang tapi dia tidaklah sampai tahap haram, ya. Tapi amat-amat digalakkan untuk kita meninggalkannya. Baik. Pertama, makruh